Ni. Dah. Okey. Kita masih bab pertama, iaitu konsep solat. Hukum solat kan? Kita sampai ke hukum solat. Hukum solat adalah wajib ke atas setiap Muslim. Muka surat 3, siapa yang ada buku, buku Syarah Bulughul Maram, buku solat, muka surat 3. Hukum solat. Hukum solat adalah wajib ke atas setiap Muslim yang mukallaf sebanyak 5 waktu sehari semalam, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Solat ini dikenali sebagai solat fardu. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Okey, dalil pensyariatan solat. Kewajipan solat sabit melalui Al-Quran. Apa dalil solat itu wajib? Ada dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Maksudnya, tidaklah mereka diperintah, tidaklah manusia diperintah kecuali untuk sembah Allah saja. Perintah paling besar, paling utama bagi semua manusia ialah sembah Allah. Illa liya'budullah. Kemudian tak cukup sembah Allah, mesti ada satu lagi syarat, mukhlishina lahuddin. Mesti sembah dengan ikhlas. Berapa ramai yang salat tapi tak ikhlas, solatnya fawailun, celakalah. Berapa ramai yang pergi haji, pergi umrah tapi tidak ada mukhlisin, maka solatnya sia-sia. Jadi satu, wajib beribadat. Yang kedua, wajib ikhlaskan. Kemudian dengan penuh ikhlas kepadanya, kepada Allah dalam agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan solat. Ini dalil wajib solat. Dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Firman Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya solat itu adalah diwajibkan ke atas orang mukmin mengikut waktu yang telah ditetapkan. Jadi hadis yang ayat Quran yang kedua yang menunjukkan wajib solat ialah surah An-Nisa ayat 103. Allah kata apa? Solat diwajibkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Maka sebab itulah salah satu syarat sah solat mesti solat dalam waktunya. Kecuali kita terlupa ataupun kita tertidur, kalau sengaja solat di luar waktu, kemungkinan besar solat kita tak diterima, dan Allah kata fawailun. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Kata ulama, salah satu sebab solatnya celaka ialah dia solat di luar waktu. Subuh dengan sengaja dia solat setelah habis waktu. Zuhur dia solat di waktu asar. Maghrib dia solat di waktu isya. Maka Allah kata fawailun lil musallin. Sebab solat ada waktu yang telah ditetapkan, tak boleh solat di luar waktu. Begitu juga dalil wajib solat ialah hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Okey. Hadisnya berbunyi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Maksudnya Islam itu dibina di atas 5 asas. Islam ada 5 tapak, 5 asas. Kalau tak ada tapak ni, robohlah Islam seseorang. Pertama, asasnya mengucap 2 kalimah syahadat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mesti dikembarkan. Kalau satu kalimah syahadat saja, iaitu mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi bahagian kedua, Muhammad Rasulullah tidak ada, maka syahadahnya tidak sah. Islamnya roboh. Jadi mesti dikembarkan. Satu, mengaku Tuhan tu Tuhan yang layak disembah. Kemudian Nabi sebagai ikutan. Asas yang kedua, iqamis salah, mendirikan solat. Yang ketiga, ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji bagi siapa yang mampu. Dan yang kelima, saumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Okey, ulama telah sepakat mengatakan bahawa
Salat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Malah ia merupakan antara perkara yang telah diketahui umum dan tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun dalam kalangan orang Islam. Sesiapa yang menafikan kewajipan salat boleh membawa kepada kufur. Siapa yang kata salat tak wajib, kafir. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, walaupun dia mengaku salat tu wajib, ada dua pendapat. Satu, terus jadi kafir walaupun dia tak menafikan kewajipan solat. Itu pendapat Imam Mazhab Hanbali. Dan pendapat kedua dalam Mazhab Syafi'i, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja walaupun dia tak menafikan kewajipan solat, dia menjadi fasik. Dan kalau dia kerajaan Islam memerintah ketika itu, wajib kerajaan tangkap dia dan paksa dia bertaubat dan solat. Kalau tak bertaubat juga dan tak salat, dia boleh dibunuh mengikut mazhab Syafi'i. Okey, kanak-kanak yang belum balik tapi telah mencapai umur 7 tahun hendaklah disuruh melakukan salat. Wajib salat ketika umur dah balik. Berapa ni? Lebih kurang 15. Tapi Nabi perintah kita suruh ajar anak kita salat ketika umur 7 tahun. Walaupun salat ketika itu belum wajib. Kenapa? Nabi bersabda, "Muru auladakum bis salati abna'a sab'i sinin." Suruhlah anak kamu salat ketika berumur 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka kerana tidak melaksanakan salat, wahum abna'u ashrin, dalam ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan antara anak lelaki dengan perempuan ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan Tirmizi. Okey, kenapa ni? Salat wajib ketika umur balik, tapi Nabi suruh ajar anak kita salat ketika umur 7 tahun. Sebab salat ni bukan satu benda yang mudah. Dia perlu pada pengajaran, pendidikan, kefahaman, dan juga perlu pada latihan dan pemantauan. Jadi kalau kita tak ajar masa 7 tahun, masa wajib ketika balik, katalah umur balik 15, baru kita nak ajar. Sedangkan masa tu kalau tak betul salat dah dikira dosa. Kalau tinggal salat dah dikira dosa, maka rugi. Maka nak pastikan ketika dia umur balik, salat dia dah betul dan salat dia diterima, maka proses nak mengajar kena bermula daripada umur 7 tahun. Ajarlah umur ketika 7 tahun, cara solat, tujuan solat, kenapa kena solat, kebaikan solat. Kalau sampai 3 tahun, dah ajar, dah didik, dah latih, kalau dia tinggal tak berdosa. Tapi kita tak ajar dia daripada kecil, berdosa. Kalau setelah 3 tahun kita ajar, ketika umur dia 10 tahun, dia pun dah faham kewajipan solat, kepentingan solat, tapi dia tinggal juga ataupun dia lewat, masa tu boleh pukul. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu dia solat ni sangat-sangat penting. Kalau urusan tak pergi sekolah, tak pukul pun tak apa. Kalau tak pergi tak pergi main bola pun tak pukul, tak ada masalah. Tapi kalau tak solat, kena pukul. Tapi proses pukul tu setelah dia ajar 3 tahun. Maka ketika itu dia boleh terima. Kenapa dia dipukul? Sebab dia dah diajar kewajipan solat, kepentingan solat, faedah solat selama 3 tahun. Jadi budak bila dipukul dalam keadaan dia faham, dia tak akan memberontak. Jangan kita suruh dia solat hari ini juga kita pukul bila tak solat, dia akan memberontak. Sebab dia tak faham, kenapa kena pukul? Aku tak tahu lagi cara solat yang betul dan aku tak tahu lagi kenapa kena solat. Okey. Kita berhenti setakat tu, muka surat 4. Ada soalan lain tak ada? Kenapa lain sangkut-sangkut? Okey, cukup Kelas seterusnya malam ni pukul 9.40. Kelas seterusnya malam ni pukul 9.40 tadabbur surah At-Taubah. Sekian kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.